Pertama, bahagian saya untuk saya berikan beberapa outline tentang apakah gambaran harapan atau wawasan yang ingin saya dan rakan-rakan laksanakan pada akhir keputusan pemilihan parti. Bahagian kedua merupakan reaksi Nurul terhadap isu kemiskinan, dan bahagian ketiga adalah daripada saudara Fizi. Sementara staf membuat edaran kepada media, kenyataan media saya memilih untuk membacanya dua muka setengah ini dengan preamble-nya ataupun rasionalnya bahawa prinsipal bisnes sebuah parti politik itu ditubuhkan ialah untuk memenangi pilihan raya. Untuk itu kepimpinan parti harus dapat memberikan satu gambaran tentang apakah langkah-langkah praktikal yang doable dan urgent yang perlu disegerakan atau dilaksanakan apabila selesai fasa pemilihan. Jadi saya mulakan dengan menyebut bahawa kempen pemilihan parti sewajarnya tidak berkisar kepada persoalan calon dan isu dalaman parti semata-mata. Pemilihan parti yang lebih bermakna ialah yang berjaya menampilkan pimpinan yang diyakini oleh pengundi, di samping berjaya mengemukakan gagasan untuk memenangkan keadilan dan pakatan pada pelarian akan datang. Saya bercakap dari pengalaman 15 tahun dalam keadilan. Saya merasai kalah, saya rasa menang dalam pelarian kecil, saya kalah dalam pelarian umum, saya menang. Jadi pengalaman menang kalah ini, bahkan lebih banyak kalah berbanding menang, memberikan saya satu legitimacy untuk bercakap, belajar daripada pengalaman kalah menang ini. Jadi gagasan yang dibentangkan perlulah praktikal dan bukan sekadar retorik politik tentang siapa yang lebih setia atau siapa yang lebih bersih. Oleh demikian, saya mengambil peluang untuk menjadi calon yang pertama yang membentangkan plan khusus memenangi pilihan raya untuk dinilai oleh anggota parti dan pengundi. Mengambil kira dari pengajaran-pengajaran yang lepas, saya dan rakan-rakan Izzah dan Rafizi menggariskan sekurang-kurangnya ada 3 tumpuan khusus memenangi pilihan raya ke-14. Pertama, menarik minat, menarik pimpinan muda baru pelbagai latar belakang dan kepakaran. Kenapa? Pada pilihan raya umum yang akan datang, majoriti pengundi adalah pengundi muda. Semakkan statistik kita dalam daftar pemilih mendapati anggaran sekitar 60% pemilih pada pilihan raya akan datang adalah di bawah umur 30 tahun. Kunci kejayaan keadilan ialah barisan kepimpinan yang boleh mendekati, communicate dengan baik dengan kelompok ini dan menjiwai kumpulan pengundi muda ini. Semalam saya baca Job Street punya survey 2,000 lebih bekas graduan yang bila bekerja tangga gaji 2,500 itu meninggalkan baki yang sangat sedikit. Sebahagian besar habis kepada bayaran ansuran kereta, rumah, tol, minyak, dan menyebabkan sebahagian besar masih tinggal dengan keluarga, menyewa cuma 30%, dan yang mampu duduk sendiri ialah 20% saja. Dan ini sangat menyedihkan. Jadi bagaimana parti politik dengan kepimpinannya boleh komunikasi dan menjiwai dan mendekati kelompok ini, kerana mereka tergolong dalam 60% pengundi di bawah umur 30 tahun pada PRU akan datang. Ini termasuk membawa isu-isu yang dekat dengan mereka.
kurangkan jurang di antara pemimpin dan golongan pengundi muda, serta mempelbagaikan pendekatan dalam mendekati kelompok ini. Walaupun keadilan sering berada di hadapan berbanding parti-parti lain dalam agenda mendepankan pemimpin muda, saya berpendapat usaha ini perlu lebih kencang dan tersusun, lebih agresif dan tersusun. Bakat-bakat sedia ada di dalam parti dari kalangan adun dan ahli parlimen muda perlu diberi peluang menguruskan fungsi penting dalam parti dan berada dalam kepimpinan parti, bukan sekadar berada di dalam platform Angkatan Muda semata-mata. Lebih utama, bakat kepimpinan dari golongan muda yang belum menyertai keadilan perlu dibawa masuk. Satu program khusus untuk merekrut pimpinan muda dari golongan profesional melalui program mentor dengan pemimpin kanan perlu diadakan segera supaya jumlah kepimpinan muda di dalam parti bertambah, dan tambahnya itu mendadak. Kedua, rundingan kerusi dan calon bagi setiap kerusi dimuktamadkan selewat-lewatnya Mac 2015. Saya bercakap berdasarkan pengalaman duduk dalam jawatankuasa perundingan kerusi mewakili keadilan seawal tahun 1999. Waktu itu Dr. Mansur Osman, Dr. Chandra Muzaffar, Ezam Muhammad Noor dan saya yang memulakan pada waktu itu, dan kemudiannya berikutnya sehinggalah pilihan raya terkini. Saya dapati rata-rata proses rundingan kerusi dan penentuan calon dalam PRU 13 boleh diuruskan dengan lebih baik sekiranya dimuktamadkan lebih awal. Ketidaktentuan kerusi dan calon telah menyebabkan persediaan terbantul, dan ini berlaku di banyak kawasan. Maka berlaku kekecewaan yang menjejaskan persediaan kerusi kerana calon yang ditentukan pada saat akhir mengundang kontroversi. Saya akan terus bersuara untuk memastikan bahawa sistem ini diubah sepenuhnya. Rundingan kerusi dengan sekutu, PAS dan DAP perlu dimulakan awal dan diutamatkan pada tahun ini juga. Ini memberi ruang kepada keadilan untuk mula memilih dan menapis calon seawal Ogos 2014 dan mula diberikan tauliah untuk berkhidmat di kerusi masing-masing. Kaedah ini akan memberi ruang kepada calon-calon yang telah ditauliahkan lebih awal untuk membina nama, membentuk jaringan kerja di kalangan pengundi dan membina jentera pada PRU akan datang. Aspek ketiga ialah berdepan dengan isu perkauman yang dimainkan oleh UMNO secara berterusan yang menakutkan pengundi Melayu. Punca utama defisit undi dari pengundi Melayu kepada pakatan telah kita kenal pasti. Antara lain adalah kegagalan berdepan dengan isu perkauman yang dimainkan oleh UMNO yang menimbulkan ketakutan pengundi Melayu. Propaganda UMNO memberi gambaran jika pakatan menang, kedudukan orang Melayu, agama Islam dan institusi raja terjejas. Serangan ini perlu dijawab dengan tersusun. Ia perlu dijawab oleh pimpinan Melayu dari keadilan dan rakan PAS dan DAP yang punya kekuatan daya intelek tinggi dan berkeyakinan untuk menunjukkan bahawa Melayu yang adil akan menjadi yakin dan tidak takut untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain juga tidak akan gentar dan takut kalau dipimpin oleh seorang pemimpin Melayu yang adil, tidak boros, tidak korup. Keadilan juga perlu mengukuhkan kempen secara dakwah mengenai kedudukan Islam supaya orang Melayu yakin bahawa membenarkan orang bukan Islam mengamalkan agama mereka tidak sekali-kali menjejaskan kedudukan Islam di negara ini. Berdepan dengan isu perkauman yang dimainkan UMNO, perlulah menjadi ideologi keadilan yang dipimpin secara tersusun dan konsisten. Untuk berdepan dengan isu perkauman dimainkan ini, keadilan harus mempunyai pimpinan yang boleh merangka program yang tersusun dan konsisten. Saya yakin jika ketiga-tiga perkara ini, rekrutmen kelompok muda, persiapan awal menghadapi pilihan raya, strategi yang kemas, tersusun dan terancang untuk menghadapi isu perkauman yang UMNO mainkan, saya yakin jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, peluang untuk menumpaskan UMNO Barisan Nasional adalah cerah pada PRU akan datang. Tumpuan ini memerlukan pimpinan muda sedia ada dalam keadilan diberikan tanggungjawab besar memimpin program-program dan fungsi parti. Oleh sebab itu, saya yakin tema masa depan bersama
yang memberi penekanan kepada pembinaan pimpinan masa depan adalah satu strategi tepat ke arah memenangi PRU ke-14.